Dan saya kira saya ada seorang penganalisis ekonomi dengan saya, Profesor Madya Dr. Yusof Saari adalah seorang penganalisis ekonomi untuk kita bincangkan susulan keputusan ini, apa impaknya bukan sahaja hari ini, minggu depan, tapi sepanjang tahun depan. Apa yang ditentukan hari ini mempunyai impak yang begitu besar kepada politik, ekonomi dan juga sosial dan perundangan negara. Assalamualaikum Prof, ada di sana? Ya, Waalaikumsalam, Luqman. Masih di sini. Okey. Prof, memang sesi Dewan Rakyat yang begitu hangat tadi kita boleh mengandaikan bahawa sebagai seorang ahli ekonomi seringkali sukakan kestabilan dan mungkin ramai antara mereka secara profesionalnya mungkin berharap belanjawan akan diluluskan jika kita pandang khasnya daripada perspektif ekonomi semata-mata. Dari segi ekonomi, apa kesannya Prof belanjawan ini diluluskan? Secara jelasnya, bila belanjawan diluluskan, kita akan memperlihat keadaan yang perancangan yang lebih stabil ekonomi kita untuk tahun 2021 ya, dan ini penting ya untuk memastikan kelangsungan dasar-dasar yang kita laksanakan semasa PKP rancangan tahun ini dan juga untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi dan juga momentum kepada pengurangan pekerjaan untuk penciptaan pekerjaan itu dapat diteruskan pada tahun hadapan. Ya, ini sangat penting kerana kita sudah menunjukkan tanda-tanda positif ekonomi kita kepada ke arah pemulihan. Jadi maknanya pemulihan itu, momentum itu perlu diteruskan tahun depan, dan jika wajib ini tidak lulus, ia tentu memberi implikasi yang besar kepada pergerakan ekonomi kita, kepada pemulihan ekonomi kita. Kemungkinan seolah saya bagi analogi begini, Luqman, saya suka pada analogi. Kalau saya hantar kereta saya untuk overhaul kepada mekanik yang bernama Muzaffar, tiba-tiba dia telah membuat semua pemulihan yang telah berlaku, dan bila kerja-kerja dah siap, jadi saya akan buat test run, ya, test drive kereta saya selepas overhaul. Jadi kalau ada beberapa penambahbaikan diperlukan, saya akan minta Encik Muzaffar tadi untuk melaksanakannya supaya saya nak dapatkan momentum yang cantik pergerakan tersebut. Jadi jika kita bayangkan, jika di tengah-tengah penambahbaikan atau repair tersebut, saya tukar pada mekanik lain, mungkin mekanik lain dengan kaedah yang berbeza, pengetahuan yang berbeza, kita akan mengambil satu risiko. Ya, risiko kepada keseluruhan kereta itu sendiri. Jadi sama konsepnya seperti mana yang kita hadapi ekonomi Malaysia pada ketika ini. Seelok-eloknya buat sementara waktu kita berilah pada mekanik yang sedia ada dengan dasar-dasar ataupun strategi lebih baik supaya ekonomi itu lebih baik dalam tahun depan. Bukan kita tak boleh tukar mekanik, kita boleh tukar mekanik, tetapi apabila sampai tempohnya ataupun sampai satu keadaan tertentu. Mekanik kekal sama seperti yang Prof jelaskan sebentar tadi. Jadi adakah ini akan kita lihat dicerminkan secara positif dalam kalangan pelabur, sentimen pelabur? Baik, selalu dikaitkan dengan isu pelaburan ya. Bagi saya kita telah melihat pun, rakyat Malaysia telah melihat pun, Malaysia pun telah melihat kita telah berlaku pertukaran kerajaan pun dalam masa yang singkat, dan pada ketika itu juga kita bimbang kat luar sana dan kat masa tempat takut pelabur lari kan. Tapi kita kena ingat bahawa dari satu sudut pelabur ni, mereka ni hanya adalah bermotifkan keuntungan. Jadi sebenarnya walaupun sistem politik itu ataupun pertukaran ataupun pemilikan itu mempunyai implikasi yang pendek, tapi sebenarnya ia tidaklah sebenarnya memberi impak yang besar kepada pelaburan, kerana selagi mana memotifkan keuntungan dan selagi mana dasar-dasar ekonomi yang baik boleh diteruskan, itu tidak menjadi sangat masalah kepada pelabur, kerana pelabur ni secara bahasa mudahnya mereka ni tidak kisah siapa memerintah. Mereka sebenarnya kalau Luqman mewakili contohnya parti berwarna hitam contohnya, mereka akan tukar baju berwarna hitam. Kalau selepas tu saya pula tukar baju parti warna kelabu, mereka akan tukar pakai baju kelabu juga, orang yang sama. Okey, Prof, kita lihat itu antara kesan jangka pendek. Jangka panjang kita masih perlu lagi bincangkan. Kita lihat tadi pada minit-minit terakhir, kerajaan melalui Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul mengumumkan pelbagai perubahan dan pemindaan pada belanjawan 2021, antara yang sudah tentu mencuri perhatian adalah KWSP. Sebelum ini KWSP sering diperdebatkan
dan dibenarkan untuk mengeluarkan akaun satu hanya bagi mereka yang hilang kerja pendapatan dan sebagainya, tetapi itu sudah pun diluaskan. Bagaimana Prof menyambut langkah ini untuk membuka kepada semua yang terkesan, dan apa impaknya kepada ekonomi, kepada kepayaan simpanan KWSP, kerana lebih ramai orang akan mengeluarkan simpanan mereka sekarang. Sebelum ini pun kita lihat jangkaan yang mengeluarkan adalah 14 bilion ringgit. Jadi amount itu akan meningkat. Kesannya Prof, ada kesan berantai kepada ekonomi? Baik, ada dua jawapan pada persoalan yang diutarakan oleh Luqman ini. Yang pertama adalah sebelum ini kita minta kita ambil sisi tengah, maksudnya pengeluaran itu perlu bersasar. Bersasar ini merujuk pada mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan pendapatan, ya. Tapi ini telah diperluaskan disebabkan oleh desakan dari pihak tertentu. Jadi tak tapi kita perlu berhati-hati juga, ya, kerana pengeluaran yang besar ini akan terus memberikan implikasi pada masa panjang. Jawapan yang kedua adalah impak dalam jangka pendek. Kita akan dapati bahawa ekonomi tahun hadapan mungkin akan melonjak, akan lebih rancak sedikit, kerana setiap ringgit yang kita belanjakan dan dibelanjakan oleh individu, ya, akan menjana 75 sen kepada keluaran dalam negeri kasar ataupun GDP KDNK tersebut negara Malaysia. Jadi sudah pastinya kalau 10 bilion kita akan dapati pengeluaran, kita katakan bahasa mudahnya 10 bilion yang dibelanjakan daripada WSP ini akan menjana lebih kurang 10 bilion lebih kurang 7.5 bilion lah akan dapati dan akan dijana oleh KDNK Malaysia. Jadi kesan positif. Ya, cuma dalam jangka masa panjang kita kena berhati-hati kerana pengeluaran KWSP pada hari ini bermaksud bahawa kerajaan akan kekurangan dana pelaburan yang boleh mempengaruhi ekonomi dalam masa panjang. Jadi kita perlu ambil langkah yang alternatif kepada atas keputusan yang kita buat hari ini. Kita nak memastikan supaya ekonomi keseluruhannya juga 2 atau 3 tahun mendatang tidak memberi implikasi yang signifikan. Prof, kita sambut baik pengumuman hasil berkenaan KWSP. Kita faham bahawa ramai di luar sana yang memerlukan wang itu sekarang. Mereka sedang mengalami kesusahan hidup khasnya pasca pandemik COVID-19, pasca kita masih lagi melaluinya kesusahan ekonomi. Tapi kita mahu juga faham impak jangka panjangnya. Bagaimana Prof sebut tadi, KWSP ini kita luaskan mereka yang boleh keluarkan dana daripada akaun satu. Sebelum ini kita jangka dengan had-had kategori pencarum yang boleh mengeluarkan. Pada ketika itu pun kita jangkakan 14 bilion ringgit akan dikeluarkan daripada KWSP. Sekarang ini sudah lagi diperluaskan, mungkin lagi akan meningkat. Dan Prof mengatakan bahawa dalam jangka panjang ini boleh memberi kesan kepada ekonomi. Bagaimana keluar duit banyak-banyak daripada KWSP itu berbilion-bilion akan memberi kesan kepada ekonomi? Baik, ini ya, kalau kita tengok, kalau saya ingat betul angka yang diutarakan oleh Menteri Kewangan, jadi dianggarkan lebih 70 bilion akan dikeluarkan daripada KWSP simpanan tersebut untuk bagi pengeluaran yang telah ditambah kepada 8 juta tadi, ya. Begini saya ceritakan, ya, dana KWSP salah satu dana yang digunakan oleh pihak kerajaan untuk membuat pelaburan di ekonomi. Pelaburan ini termasuklah pembina jambatan, pembina infrastruktur dan segala-galanya. Dan dari situ keuntungan pelaburan inilah yang digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang akaun ataupun pencarum KWSP. Jadi jika dana ini berlaku pengurangan 70 bilion, jadi sudah pastinya kapasiti kita, amount untuk kita melabur dalam ekonomi telah berkurangan, dan ini akan sedikit memberi impak, ya, kepada pertumbuhan ekonomi jangka masa panjang jika kita tak ada sumber alternatif ataupun kita tidak cuba menampung balik kekurangan tadi jumlah pelaburan yang digunakan sebanyak 70 bilion tadi, ya. Kerana kita kena ingat bahawa dalam masa krisis sekarang yang melanda ekonomi pada ketika ini, ya, dan ketika belanjawan 2021 dilentangkan pun, kita dah lihat bahawa kerajaan telah mengambil langkah untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan dan cukai lain. Ini bermaksud bahawa masa akan datang 2-3 tahun akan datang akan berlaku peningkatan dalam cukai, ya. Jadi jika
ekonomi perlahan disebabkan oleh kekurangan dana pelaburan dan pada akan datang akan berlaku peningkatan cukai. Jadi ini akan memberi kesan kepada kita di masa hadapan dan juga generasi yang akan datang di masa hadapan kerana mereka perlu membayar cukai yang tinggi. Jadi jika ekonomi itu tidak dilaburkan kekurangan dana untuk pelaburan, ini akan seterusnya akan memberi impak kepada kita dalam jangka masa panjang. Okey, Prof, bagaimana pula dengan moratorium? Moratorium juga disebut sebentar tadi, antara yang disebut oleh Menteri Kewangan adalah B40 akan dapat lanjutan moratorium secara automatik, peniaga kecil juga dapat lanjutan secara automatik, golongan M40, golongan pertengahan hanya perlu buat self declaration atau pengisytiharan sendiri tanpa perlu dokumen dan sebagainya. Jadi kita meluaskan juga berlanjutan moratorium ini kepada lebih ramai orang. Apa kesannya kepada keupayaan kewangan, aliran tunai, bank-bank, dan kemudian apa kesan itu kepada kesihatan ekonomi? Baik, ini pelanjutan moratorium ini sudah pasti akan memberi kesan kepada kesihatan kepada ekonomi kita, ekonomi itu sendiri, kerana ia akan mempengaruhi sektor-sektor perbankan dan juga seterusnya akan memberi impak kepada pelaburan yang dibuat oleh sektor-sektor swasta melalui perbankan. Saya tak dapat nak beri jawapan yang konklusif kat sini, ya, kerana terwujud juga kebimbangan, yang mana bukan kebimbangan, maksudnya keadaan yang mana individu tertentu mendapat moratorium, dalam masa sama mereka juga mendapat kelayakan untuk mengeluarkan KWSP. Jadi saya bimbang juga ini akan memberi keadaan yang mana zon yang agak selesa kepada orang di luar sana, dan saya bimbang keselesaan ini akan menyebabkan kita tidak berdaya saing 5-6 bulan akan datang, ya. Jadi oleh jika itu kesan di sebalik moratorium itu, tapi kesan baiknya ada juga, ya, kerana bila moratorium itu dilanjutkan, ya, dan pada B40 dan juga sasar pada sebahagiannya, ini bermaksud bahawa pendapatan perbelanjaan di rumah akan meningkat. Jadi maksudnya mereka tidak akan menggunakan untuk membayar hutang, tapi mereka cenderung untuk menggunakan pada masa ini. Jadi pada masa pendek, di sekurangnya pada tahun akan datang, ekonomi itu akan rancak, akan memberi impak kepada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Tapi kita tidak tahu lagi, kerana kita masih lagi berurusan dengan ketidaktentuan yang tinggi. Kita tidak tahu lagi selepas 2021 kerana keadaannya, adakah mereka yang mendapat moratorium ini akan terus memerlukan moratorium selama-lamanya, ataupun mereka dapat moratorium ini memberi kesan positif kepada mereka supaya mereka dapat mengeluar diri mereka dari kancah krisis ini.